Bahrul Madi jilid 6, muka surat 46. Muka surat 46. Malam ni insyaAllah kita masuk masalah dia kata pergi ke Muzdalifah dan perkara yang sayogya dikerjakan. Kita kena ingat balik flow kita dalam ibadat haji. Pada 9 Zulhijjah kita ada di Padang Arafah. Bila masuk waktu zuhur, masuk waktu wukuf. Dengan masuknya waktu wukuf ini, kita disuruh memperbanyakkan ibadah, baca Quran, zikir dan sebagainya, banyak berdoa. Kira benda-benda baik disuruh kita perbanyakkan di Padang Arafah ini. Maghrib kita semayang di Arafah. Lepas maghrib kalau dah semayang Isya di Arafah. Lepas Isya kita bergerak. Kita bergerak daripada bumi Arafah, kita menuju ke Muzdalifah. Baik, pada malam ni dia nak cerita kita dah mula sampai di Muzdalifah. Apa yang kita nak buat di sana? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka apabila sampai seseorang yang keluar daripada Arafah itu ke Muzdalifah, maka mandilah ia baginya. Bertolak daripada Arafah lepas Isya, sekitar pukul 10, pukul 11, ada bah yang sampai di Muzdalifah. Kalau nak bagi cantik ibadat haji kita, sampai di Muzdalifah itu sunat mandi dulu. Tapi tak ada orang boleh mandi lah. Tak ada kemudahan untuk mandi di situ. Tapi dia habaq di sini yang cantik punya. Yang cantik punya bila sampai di Muzdalifah, sunat mandi dulu. Begitu. Kerana Muzdalifah itu jumlah daripada tanah haram. Muzdalifah itu sudah dianggap tanah haram. Maka menjadi adab bagi kita bila masuk tanah haram sunat mandi. Begitu. Maka hendaklah masuk tanah haram itu dengan mandi. Dan jika kuasa masuknya dengan berjalan kaki, maka ialah yang afdal dan lebih hampir kepada memeliharakan tanah haram. Kalau sekiranya kita boleh dapat kebenaran daripada Arafah nak pergi Muzdalifah tu, boleh dapat kebenaran daripada tabung haji pergi berjalan kaki, itu lebih afdal. Dia kata, pasal apa? Pasal Nabi SAW berjalan kaki. Tak boleh lah, cerita dia tak boleh. Cuma habaq kalau boleh. Memang tak boleh. Pasal apa? Pasal dari segi pengurusan, tabung haji tidak akan benarkan kita berjalan kaki. Takut lagi berjalan tak sampai ke tempat nak pergi. Kita tak tahu. Jadi kita kena naik bas. Naik bas ni pula tuan-tuan, ni cerita betul-betul berlaku punya. Naik bas ni pula, bas ni macam duk kata lah, bas kat jenis ada hidung depan ni. Bukan bas lagu transnasional ni, executive coach. Tak ada. Bas ada hidung, aircon tak ada. Naik ada tu kadang-kadang nak jadi ke nasib. Ada orang kena nasib elok, ada kena nasib tak elok. Nak jadi nasib tak elok, seat hak untuk duduk 2 orang, Arab suruh duduk 3 orang. Seat tu untuk duduk 2 orang saja, dia bubuh 3 orang. Dia tak tahu nak abang nak lagu mana. Tak apa lagi. Dia isi duduk atas bangku tu, bukan dia kira laki-laki 3 laki-laki tak. Dia sulam ikut dan dia kena laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Ni yang kata dia buat kerja ni. Yang kata muassasah ni, dia jadi muassusah lepas ni. Dia tunjuk duduk tang tu lah, dia sampai duduk tukang lah. Saya kena dengan walkie-talkie dia tu, sakit buta aja. Kursi 2 orang, duduk 3 orang. Duduk 3 orang tu pula sulam laki orang lain, bini orang lain, pergi duduk sekali tu. Juga bila hak laki-laki hak duduk tepi bini orang ni mengantuk, dia lagu nak condong pergi belah bini kawan ni. Hak laki duduk belakang ni lagu duduk cuik kawan depan ni, dia kata hang tolong gerak dah tu nak tidur atas bau bini aku. Dia jadi cempera juga atas bas tu pun. Ini apa yang berlaku lah. Tak semua orang kena, tapi ada orang kena. Itu dah tu. Cerita dia pula bila duduk atas bas tu, sakit perut ke, nak buang air kecil ke, nak buang air besar ke, nak ke sungai kecil ke, nak ke sungai besar ke, tak boleh. Driver yang bawa bas itu diarahkan supaya jangan bagi siapa pun turun daripada bas ni. Kalau turun hilang seorang, tanggungjawab.
Maka dia tak mau fikir tanggungjawab. Siapa pun nak buang air kecil ke air besar ke pihak abang kat dia duk fikir tak boleh aja. Dia ni tips, yang ni dia kata tips. Jadi bagi orang yang dah berkesempatan dapat seruan haji nak pergi ke Mekah, jaga-jaga. Dekat dengan hari wukuf, tak sah duk makan jenis-jenis limau nak jadi sakit perut ni, tak sah duk makan jenis-jenis nak boleh bawa kita jadi tak selesa dalam perjalanan ni. Hindarkan benda-benda ni semua. Supaya dengan ikhtiar itu Allah Subhanahu Wa Taala selamat kita semasa akan. Oh, kalau perjalanan daripada Arafah ke Muzdalifah tu dekat saja. Kalau kita berjalan kaki pun habis lama setengah jam. Dekat saja. Tapi dengan kerana naik bas ni, tapi bas tak berjalan, 3 jam pun boleh jadi. Bas tak jalan, sebulan pun boleh jadi. Mainan tak berjalan, duk tahun tu aja sebulan pun boleh jadi. Macam orang perempuan di rumah duk lawan sembang sebelah-sebelah rumah. Dia kata, hang gas satu tong gas tu berapa lama pakai? Kawan ni kata, dia kata kadang setengah bulan aja satu tong. Dia kata awak cepat sangat. Dia kata rumah kami 6 bulan pun tak habis. Tak boleh kira lah betul. Dia bukan boleh kira setengah bulan atau 6 bulan. Dia kira hang masak ke dah. Kalau hang beli dapur gas, beli tong gas buah tu tak pernah masak, bukan kata sebulan. Semua hidup pun tak habis. Kawan ni masak ni sampai tak tahu hari masak ni punya rajin masak ni tengah bulan habis lah. Jadi kita tak boleh banding tong gas dia dengan tong gas kita. Tengok kegunaan dia. Macam itulah di sana pun. Tak boleh lah kita nak banding. Kata ni berjalan kaki setengah jam boleh sampai. Macam mana ustaz kata naik bas sampai 3 jam baru sampai. Naik bas tak berjalan 3 jam. Ini cerita pergerakan jemaah haji daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah. Ada yang 2 jam, ada yang sejam, ada yang 3 jam. Ikutlah macam mana Tuhan nak takdir kena kat kita, kena lah. Begitu. Dan adalah seorang itu berjalan kepadanya dengan mengangkat suaranya mengucap talbiyah. Kita bergerak daripada padang Arafah nak pergi ke Muzdalifah tu, kita disunatkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Disunatkan bertalbiyah dengan mengangkat suara. Mana bagi bunyi atas bas tu, biar bagi bunyi serentak labbaik Allahumma labbaik. Semangat kita nak pergi buat ibadat ni. Disunatkan begitu. Maka apabila sudah sampai ke Muzdalifah, baca doa ini. Allahumma inna hadza Muzdalifah, jama'ta fiha alsinatan mukhtalifah, tas'aluka hawaija mu'tanafah, faj'alni mimman da'aka fastajabtalah wa tawakkala 'alaika fakafaitah. Maksudnya, wahai Tuhanku, bahwasanya ini Muzdalifah yang telah engkau himpunkan di dalamnya segala bahasa yang berlainan. Allah SWT. Bukan kata Muzdalifah lah. Nama kata ibadat haji ni tak tahu berapa banyak bahasa ada tu. Arab cakap cara Arab Saudi dengan Arab Mesir dengan pelet masing-masing pula. Hak Malaysia cara Malaysia Kelantan pelet Kelantan, Perlis cara Perlis, Kedah cara Kedah, hak Johor cara Johor. Mana dengan hak mai daripada Pakistan, hak India, hak mai daripada Kerala, hak mai daripada Kashmir, hak mai dari tak tahu nak abang. Segala macam bangsa semua ada situ. Maka ibadat haji ini adalah muktamar terbesar umat Islam seluruh dunia. Satu muktamar terbesar, perhimpunan terbesar umat Islam seluruh dunia. Semua dunia, tang mana dunia yang ada orang Islam, ada wakil pergi ke sana. Maka ayam cakap itik tak faham, kucing cakap kebau susah hati, macam tu punya doa ada di sana. Tak faham, tak faham aku tak faham. Oh, grand punya perjumpaan ini. Lebih daripada General Assembly lagi. Betul. Maka minta ia akan dikau akan segala hajat yang dimulainya memintanya. Maka jadikanlah olehmu akan daku daripada orang yang meminta akan dikau, maka engkau mustajabkan bagiku. Itu doa kita di Muzdalifah. Itu minta, ya Allah, jadikanlah bumi ini bumi yang berkat,
yang segala doa yang aku nak minta mustajab belaka. Minta. Tempat ni semua tempat yang dijanjikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan daripada orang yang tawakal ia akan dikau, maka engkau padakan dia. Minta dekat Allah, ya Allah, mana-mana orang yang tawakal kepada engkau, engkau jadikanlah dia satu orang yang berpada dengan engkau. Cukup dengan apa yang engkau anugerahkan kepada dia. Begitu. Masalah semayang jamak di Muzdalifah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila sudah tetap sampai di Muzdalifah, maka bolehlah jamak antara Maghrib dan Isyak. Ini bagi kes orang yang bertolak sebelum Maghrib. Okay? Iaitu jamakkan di Muzdalifah dalam waktu Isyak. Sebaik-baiknya biarlah sampai sah lerak sempurna duduk di sana, walaupun dah masuk waktu Maghrib, niat kita nak buat jamak takhir. Sekali lagi bila masuk waktu Isyak, buat jamak takhir. Ini bagi orang yang musafir, yang entitled untuk buat sembahyang jamak. Dalam mazhab Syafi'i ini, orang yang sudah sampai di sana, sudah terputus musafirnya, dia tak boleh lagi dah buat sembahyang jamak di situ. Ini keputusan dalam mazhab Syafi'i. Siapa dia yang dikatakan masih musafir? Orang yang dipanggil masih musafir ni ialah orang yang mai daripada tempat yang jauhnya melebihi 2 marhalah. Lebih kurang 60 batu. Ataupun berapa kilometer? 98 ke apa? Kilometer lebih kurang. Dia mai daripada tempat yang jaraknya begitu. Dan dia sampai di Mekah tu belum cukup 3 hari lagi. Dia sampai 2 hari lagi hari wukuf. Maka dia pergi. Dia pergi tu dia masih lagi dipanggil orang musafir. Maka Imam Syafi'i kata orang yang macam ni boleh buat sembahyang jamak di sana. Bagi orang yang dah sampai di sana lebih daripada 3 hari 3 malam dan dia pun memang berniat nak duduk lebih daripada hari itu, sampainya saja dia di situ inqita'us safar. Imam Syafi'i kata terputus musafir dia. Baik, begitu. Dan khasarkan baginya dengan 1 bang dan 2 qamat yang tiada antara keduanya sembahyang sunat. Semayang jamak dan qasar ni tak ada lah. Kita tak boleh lah buat semayang. Misalan kata kita nak buat apa nama zuhur dengan asar, kita nak buat jamak qasar. Kita buat zuhur 2 rakaat, lepas itu tak sah dah buat ba'diyah zuhur pula. Dia tak boleh in between semayang zuhur dengan asar tu duduk celah dengan sunat qabliyah ba'diyah ni semua tak mah. Dia kira habis semayang zuhur 2 rakaat, jamak qasar, habis tu bangkit qamat pula, terus buat asar pula 2 rakaat. Begitu. Dan tetapinya boleh dihimpunkan semayang sunat Maghrib dan Isyak dan witir kemudian daripada semayang fardu Maghrib dan semayang fardu Isyak itu. Manakala semayang sunat qabliyah ba'diyah dan sebagainya, bila dah selesai dah buat Maghrib dengan Isyak ni, buat jamak qasar, dah habis semayang Isyak, tak lagi baru buat semayang ba'diyah dengan qabliyah ba'diyah ni, baru buat lepas pada tu. Dan dimulai dengan sembahyang sunat Maghrib, kemudian sunat Isyak, ikut urutan dia. Maghrib dulu, lepas tu baru buat Isyak. Sunat ba'diyah Maghrib, lepas tu baru buat sunat ba'diyah Isyak. Begitu. Kerana meninggalkan sembahyang sunat di dalam musafir itu zahir ruginya. Walaupun kita dalam musafir, tapi tinggal sembahyang sunat kerana musafir ni rugi. Ya kan? Tuan-tuan, bukan kata sunat qabliyah ba'diyah ataupun sunat rawatib. Sunat lain pun kita baca di Masjid Kampung Rawa, kan? Kita baca di Masjid Kampung Rawa tentang sembahyang-sembahyang sunat yang dibuat oleh Nabi SAW. Di antaranya hadis riwayat daripada Sa'id bin Yasar radhiyallahu anhu. Kata Sa'id bin Yasar, kuntu amshi ma'a bani Umar radhiyallahu anhu fi safar, fatakhallaftu anhu faqala aina kunta, faqultu awtartu, faqala alaysa laka fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ala rahilati. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini nak cerita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musafir pun buat sembahyang sunat. Seorang sahabat yang bernama Sa'id bin Yasar, dia kata satu hari aku pergi musafir bersama dengan Ibnu Umar, dengan Abdullah bin Umar, anak Sina Umar.
Sa'id dengan Abdullah bin Umar musafir. Abdullah bin Umar naik unta dia, Sa'id bin Yasar naik unta dia. Mereka musafir sekali. Kata Sa'id bin Yasar ni, fatakhallaftu anhu, aku ketinggalan, aku terkemudian daripada dia. Ibnu Umar dah pergi jauh ke depan dah, aku tak pergi lagi, aku tak sampai lagi. Kemudiannya baru aku sampai. Bila aku sampai lewat, Ibnu Umar tanya aku, dia kata, aina kunta? Dia kata, hang pergi mana? Ni yang lambat ni pasal apa? Kamu pergi mana? Jawab Sa'id bin Yasar, dia kata, autar tu. Dia kata, aku lambat kerana tadi aku berhenti sat, aku semayang witir. Tuan tengok, ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi tuan-tuan, musafir, padang pasir, perjalanan jauh, sunat tak tinggal. Semayang sunat tak tinggal. Kita tak ada musafir apa? Bukan kata tinggal, tak pernah buat. Habis-habis semayang Isya cepera keluar, kita duk ingat kau depa nak ambil sunnah. Sebab Nabi SAW semayang perlunya di masjid, kemudian sembahyang sunat balik buat di rumah. Kita duk ingat kau dia berebut turun pakai kasut naik motor tu kerana nak balik buat sunat di rumah, kerana nak ikut sunnah. Orang ada kalut Nabi makan tom yam di kedai mak sunah. Yang kata kita ni, kita duk ingat kau dia nak buat ikut sunnah. Dah, dia tak buat, cerita dia tak buat. Sedangkan sahabat Nabi ini yang bernama Sa'id bin Yasar tak kenal pun tuan-tuan. Abdullah bin Umar kita kenal. Sa'id bin Yasar ni sahabat yang low profile. Dia bukan orang terkenal. Kita pun tak kenal dia. Hak kita tak kenal ni pun amalan dia cukup hebat. Hak kita kenal ni telaklah, tak cakap lah. Sa'id bin Yasar yang kita tak berapa kenal dia ni pun semayang witir tu tak mau tinggal. Dia duk musafir sama dengan Abdullah bin Umar. Dia duk musafir tu dia nak tunggu kod Ibnu Umar nak berhenti tengah jalan, nak berhenti semayang witir, duk turut nampak tak berhenti. Sedangkan masa dah nak menjelang pagi dan nak subuh dah, dia tak buat witir lagi. Jadi dia berhenti, dia turun, dia semayang witir dulu. Dengan kerana dia berhenti turun semayang witir tu, Ibnu Umar sampai dah di sana tu. Sampai duk tengok dia ni tak sampai. 2 saat baru dia sampai. Tanya dia pasal apa hang lewat. Dia kata, aku semayang witir, aku berhenti saat tadi ni semayang witir, dan kerana tu aku terlambat. Dia jawab lagu tu, dia ingat tu Ibnu Umar ni tak semayang witir. Tiba-tiba Ibnu Umar kata apa? Faqala Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, alaysa laka fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswah. Abdullah bin Umar kata dekat Sa'id bin Yasar, dia kata, apa siapa yang hang turun semayang atas tanah? Dia kata, tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh kepada kita semua? Dia kata, apa pula? Dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ala rahilatihi. Ibnu Umar kata, aku biasa tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir ketika dalam musafir. Nabi sembahyang witir atas kenderaannya. Maka aku tadi, aku tak berhenti, aku tak turun atas tanah semayang. Tapi aku semayang. Dia kata, aku semayang atas kenderaan. Aku semayang witir atas kenderaan kerana aku ikut Nabi SAW. Nabi kalau musafir, dia semayang atas kenderaan kerana nak cepat sampai. Jadi dia kata dekat Sa'id bin Yasar ni, dia kata, hang tak ikut ke sunnah Nabi SAW. Nabi kalau musafir, Nabi semayang atas kenderaan. Baik, kesimpulan hadis ni apa tuan-tuan? Kesimpulan dia ialah sahabat Nabi ni buat semayang sunat cukup kuat. Cumanya hak seorang ni dia nak semayang sunat, dia berhenti semayang atas tanah. Hak seorang lagi semayang juga sunat, walaupun dia atas kenderaan. Semayang sunat witir ni tak tinggal. Kita pun semayang, ini nanti bulan puasa kan? Semayang witir ni bukan kata tak semayang, semayang tapi nanti bulan puasa. Bulan tak puasa tak semayang. Tak kuat. Maknanya apa? Maknanya kita ni tak kuat. Dari segi beramal ni tak cukup kuat. Dan sebuah hadis lain pula yang kita baca semalam di Kampung Rawa.
Hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Abi Layla, kata dia, ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha illa ummu hani fa innaha haddathat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yawma fathi Makkah faghtasala fasabbaha 8 raka'at ma ra'aituhu shalla salatan qad akhaffa minha ghaira annahu kana yutimmu ar-ruku' was-sujud atau kama qala, hadis riwayat At-Tirmizi. Ni pula cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan kota Mekah. Nabi daripada Madinah balik mai ke Mekah, balik dengan kehebatan, dengan pasukan tentera besar. Nabi masuk ke dalam kota Mekah. Yang apabila Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah, kecut perut habis segala musuh-musuh politik dia selama ni. Bila tengok Nabi balik ke Mekah, balik dengan pengikut dan penyokong dan juga tentera yang begitu ramai, takut habis. Orang hak dulu dah buat tahanan ke Nabi ni, takut habis. Yang pada hari pembukaan kota Mekah tu, Nabi berdiri-berdiri, semua orang pakai berhimpun depan dia di kota Mekah ni. Nabi kata, agak-agak hampa apa aku nak buat dekat hampa semua ni, yang dulu dia buat macam-macam kat aku. Jawab puak ni, dia kata, kamu Muhammad bin Abdullah adalah orang baik-baik daripada keturunan kota Mekah ni. Nabi pergi ke rumah satu orang sahabat nama Ummu Hani. Nabi pergi rumah dia, Nabi sampai Nabi minta izin nak mandi. Nabi mandi di dalam rumah Ummu Hani ni. Lepas Nabi SAW mandi, fasabbaha 8 raka'atin. Nabi sembahyang sunat duha 8 rakaat. Nabi SAW, tuan-tuan ni, baru sampai daripada Makkah daripada Madinah balik mai Mekah ni. Berapa punya jauh, sampai dengan perjalanan yang jauh, dengan naik unta yang begitu punya teruk perjalanan dan sebagainya, sampai pula dengan urusan yang besar, nak buka kota Mekah. Dah masuk dah dalam kota Mekah ni, selepas selesai dah urusan-urusan dia ni, Nabi SAW semayang duha 8 rakaat. 8 rakaat. Kita esok hari cuti, public holiday, belum tentu sembahyang duha lagi. Tu hari cuti, hari kerja telah. Hari kerja memang tak dana, duha memang tak dana, duduk di pejabat tu. Kalau buat kerja apa, duha apa tak dana. Esok public holiday, apa juga? Puasa sunat pun tak buat, sembahyang duha pun tak buat. Jadi duduk lagu tu rebut sampai ke petang begitu. Baik, kita kata kat diri kita sendiri, memang kita macam tu. Tak ada kesungguhan dalam nak beramal dengan Islam ni. Dia tak ada kesungguhan, kekuatan tu tak ada. Bukan tak tahu kata hari Khamis sunat puasa, bukan tak tahu, tapi dia tak nak buat tu mana tu, dia tak boleh buat. Siapa cakap tu kira nak ajak puasa esok lah tu. Kan ni dengan dia buat tak faham pula, dia buat perut geni ni, esok tak puasa juga. Esok kita puasa insya-Allah. Esok kita puasa insya-Allah. Saja mau sekali-sekala latih. Ni tumpang dia mai cuti ni, jatuh pada 12 Rabiul Awal pula, hari kelahiran Nabi SAW. Puasa sunat esok. Dah puasa sunat, pukul 9 sembahyang duha. InsyaAllah boleh buat dua tu. Malam ni kira mai tak sia-sia. Ada satu benda kita boleh, ada homework kita balik buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW baru sampai daripada Madinah, sampai ke Mekah, sampai fartasala. Nabi masuk rumah Ummu Hani, mandi, fasabbaha 8 raka'atin. Nabi SAW sembahyang sunat duha 8 rakaat. Penat ni, baru sampai ni, penat tu sembahyang 8 rakaat. Kita buat doa sudah itu. Doa sudah. Kata Abdurrahman bin Abi Layla, dia kata, ma ra'aituhu shalla salatan qad akhaffu minha. Aku tak pernah tengok Nabi SAW sembahyang seperti mana sembahyang duha itu. Nabi sembahyang ringkas saja. Nabi sembahyang cepat. 8 rakaat itu Nabi buat cara tidak lama sangat. Buat cara cepat-cepat begitu. Ghaira annahu kana yutimmu ar-ruku' wal sujud. Tetapi rukuk dan sujud Nabi disempurnakan dengan baik. Dua hadis ni menjadi satu kekuatan kepada kita semua bahawa sembahyang sunat itu wajar dilakukan.
Nabi SAW semayang sunat dia tak mau tinggal. Jadi dia kata di dalam kitab yang kita baca ni, kerana meninggalkan semayang sunat dalam musafir itu zahir ruginya. Rugi. Kalau boleh buat-buat, dia kata. Dan jika memberati diri memperbuatnya dalam waktu itu dan mendatangkan mudarat, maka putihlah hukum boleh berikutan antaranya dan antara fardu. Dia kata, tapi kalau sekiranya dengan kerana nak buat sunat tu menjadi mudarat kepada kita semua, atas buatlah yang sunat tu. Sunat, benda tu sunat. Benda sunat ni maksud dia apa? Kita ada kelapangan, kita ada ruang masa, kita buat. Tapi kalau sampai jadi kalang kabut dan sebagainya, kita nak buat dengan sunat menjadikan mudarat, gendala, banyak kerja dan sebagainya, tak apalah. Lain kali kita buat. Islam tak menekan kita, tak paksa kita. Sampai dah ada gastrik, dah serius dan sebagainya, ustaz kata esok puasa, esok kena puasa juga. Lepas tu kita pakai dua buah apple, tengok dia ada hospital, tak payahlah. Dan tapi hak tak ada gastrik, apa hak sihat, elok dan sebagainya, puasa esok ni sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Masalah bermalam di Muzdalifah itu apa hukumnya? Yang kata bermalam, mabit di Muzdalifah, apa hukum bermalam di Muzdalifah? Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wajib bermalam di Muzdalifah itu hingga pertengahan malam. Wajib. Baik, dia ada sedikit kekeliruan dari segi penggunaan bahasa Arab dengan Melayu. Arab dia guna perkataan mabit di Muzdalifah. Dia kata bermalam di Muzdalifah. Maksud bermalam di situ bukan bermalam siap tikar bantai tidur apa semua dah. Maksud mabit di Muzdalifah itu ialah kita dikehendaki berada di atas bumi Muzdalifah mana-mana waktu selepas tengah malam. Kita sampai itu pukul 1 pagi misalnya. Kita bertolak daripada Arafah nak pergi ke Muzdalifah, baik kita lambat, kita sampai pukul 1 pagi. Kita sampai pukul 1 pagi itu sudah kira mabit lah. Boleh terus perjalanan ke Mina. Dan orang yang sampai awal, dia sampai pukul 10, belum tengah malam lagi, pukul 10 dia dah sampai, dia kena tunggu. Dia kena tunggu sehinggalah lewat tengah malam. Sampai dah lepas pada tengah malam, sekitar 12 suku, 12.30 macam tu, terus ke Mina. Dia kena berada di Muzdalifah pada mana-mana waktu selepas daripada tengah malam. Itu sudah dikira bermalam di Muzdalifah. Itu maksudnya. Yang ni tuan-tuan, orang yang pergi jemaah tabung haji dan sebagainya, kadang-kadang jadi masalah. Ini masalah macam mana? Bas sampai awal, sampai pukul 10. Driver ni dia tak mau tunggu lah. Tengok pukul 10. Masa untuk bermalam, saat lagi tengah malam saat ini baru mula masa untuk bermalam. Pukul 10 tak lagi, pukul 11 pun tak lagi. Dia sampai pukul 10, dia sampai, dia tunggu 15 minit, 10 suku dia masuk dia, berung dia berjalan ni. Kita ada wah tak dapat bermalam di Muzdalifah, dia penderai pergi Mina terus. Hari ini masalah-masalah yang mungkin akan timbul begitu. Kalau kita sampai lewat, cantik. Kita sampai lepas pada pukul 12 tengah malam, cantik. Sampai lalu ke Muzdalifah itu sudah dikira bermalam di Muzdalifah. Begitu. Maka ialah bermalam bagi orang yang mengerjakan haji. Maka barang siapa keluar ia daripada Muzdalifah itu dulu daripada tengah malam. Keluar awal. Sebelum tengah malam dah keluar dah. Dan tiada bermalam di situ, maka lazim atasnya bayar dah. Jadi, bagi orang yang terlepas, dia kena bayar dah. Dan sunat dihidupkannya malam itu dengan berbuat ibadah. Kerana menghidupkan ini malam yang mulia ialah setengah daripada sebaik-baik ibadah bagi orang yang puasa atasnya. Kalau kita sampai di situ pukul 11 misalnya, sementara nak tunggu pukul 12 suku nak terus ke Mina tu, sementara nak tunggu time lepas tengah malam tu, eloklah kita duduk situ zikir. Sama ada nak duduk atas bas duduk berzikir ke, ataupun nak turun pergi ke bawah nak berzikir ke apakah, itu lebih baik. Jangan duk buka cerita. Yang duk jadi ni cara macam-macam lah. Duk ada di Mekah no haji ifrat, duduk dalam ihram, duk cerita pasal politik Malaysia tak habis lagi. Sekali dengan cerita, sekali dengan mati sumpah seranah semua cukup. Yang dia tu duduk dalam ihram haji ifrat. Duk dalam ihram tu. La haula wala quwwata illa billah. Dia cerita pasal politik, ini tajuk yang popular musim haji ni. Dia cerita pasal politik, lepas tu dia cerita pasal stock market, saham naik, saham turun. Yang tu
Bukan dia nak isi masa tu dengan zikir, dengan baca Quran, dengan apa-apa juga benda yang dianggap ibadah. Dah, dia habis masa dengan jenis-jenis lara ni. Lara tak apa, mencederakan dia yang duduk dalam ihram ni yang tak apa. Itu sebab bila kita baca bab haji ni, dia duk ulang sebut yang tu. Dia duk ulang kata apa? Masa tu isikan dengan ibadah. Setidak-tidak ibadah tu, kalau sekarang kita tidak sebut zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baca Quran atau sebagainya, setidak-tidak ibadah itu tafakkur. Tafakkur. Duduk tu tengok naik ke langit. Tengok bulan, bintang, tengok semua apa hak tu ada masa tu, tengok bukit bukau ni semua, ingat balik hak tu mengaji selama kita duduk di sini. Kan? Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Ingat ayat-ayat ni. Tuhan kata, tidakkah hampa tengok unta macam mana Tuhan buat unta? Takkah hampa tengok langit macam mana Tuhan angkat langit tak pakai tiang? Tidakkah hampa tengok benda ni, ingat dia. Last sekali kata, Maha suci Allah, Tuhan Maha besar. Tuhan boleh buat benda-benda ni sampai macam ni. Itu sekurang-kurang ibadah. Kita tafakkur, kita fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bila buat kerja karut kan, tukar sekali panggil orang tu suruh ambil gambar ragas bukit ni, ambil gambar sekali turun main lagu duk pijak kaki atas batu, tunjuk naik ke langit, suruh kawan ambil gambar, macam-macam posing tu ada orang. Ni hak cerita ni ada hak jenis macam ni ada. Dia kalut dengan kamera dia, ni lah Allah yang mengetahui. Bukan tak boleh ambil gambar, tapi jangan sampai jadi lebih pada kameraman punya sibuk dengan gambar ni, tak mahu macam tu. Kita nak pergi buat haji ni kira sekali. Bukan kita tak boleh pergi banyak kali, tapi kira kita kira sekali. Sekali hak pergi mula ni buat bagi cantik. Ada orang dia pergi buat haji tuan-tuan, dia fikir apa? Dia duk fikir nak mudah. Bila dia duk fikir nak mudah, bila mai benda-benda hak jadi wajib haji ni. Wajib haji ni kalau kita tinggal tak batal haji. Kita kena tampung dengan dam. Dia pakai terus kira dia nak bayar dam. Dia tak mau buat. Ada juga hak pergi buat haji jenis macam ni. Dia balik mai orang panggil dia haji simple. Ataupun budak-budak muda panggil kat dia haji sempoi. Nabi SAW pergi Mekah buat haji, buat semua tu, semua rukun haji telahlah Nabi buat. Wajib haji tu Nabi tak tinggal satu pun Nabi buat. Dia pergi sana, dia duk baca apa, hak rukun kita buat bagi elok, hak wajib ni dia kata kalau nampak kalut kita boleh ambil dah. Dia kira lagu tu. Bermalam di Mina, dia tak mau bermalam, dia pakai kira bayar dam ya. Tak boleh, bukan lagu tu cara dia. Dam ni kalau sekiranya kita tak boleh buat sungguh, uzur sangat-sangat misalnya dan sebagainya, ataupun ada sebab yang memang jadi masyakkah sungguh, kita tak upaya daya, melainkan kita tak boleh buat benda tu, kita tampung dengan dam. Bukan pada awal pilih nak bayar dam tak mau buat. Ya awal benda ni berlaku dalam musim haji, benda ni cukup banyak berlaku. So dia beritahu dekat kita di sini, dia kata orang yang terlepas masa untuk bermalam di Muzdalifah maka wajib atasnya dam. Masalah bersedia bagi meninggalkan Muzdalifah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila sudah datang pertengahan malam maka mulalah bersedia untuk berangkat berjalan daripada Muzdalifah itu. Bila dah mai 12 suku, 12 tengah malam, okey, now kita dah nak bertolak dah daripada Muzdalifah, nak bertolak ke Mina. Ni duk bersiap dah nak berjalan dah, baik pun driver dah masuk pistol enjin apa semua dah, kira nak berjalan dah. Dan mengambil bekal akan anak batu kerana melontar Jamratul Aqabah. Di situ sebaik-baiknya kita isi juga masa duduk di Muzdalifah tadi ni, kutip batu. Kutip anak-anak batu. Tujuan dia apa? Setidak-tidaknya anak batu untuk melontar Jamratul Aqabah pagi itu. Kutip di situ. Maka di dalamnya itu ada batu-batu kecil. Maka ambillah 70 anak batu. Di kawasan Muzdalifah ni batu kecil ni banyak. Batu rosak kacang kuda ni banyak. Kutip batu-batu tu. Sebaik-baiknya ambil 70, dia kata. Pasal apa 70? Mana Jamratul Aqabah pagi esok 7. Lepas tu esok ni hari 11, 12, 13, hari tasyrik tu. Hari 11 7 biji Jamratul Ula, 7 biji Jamratul Wusta, 7 biji Jamratul Aqabah. 7 kali 3 21.
Itu hari 11. Hari 11, 12, 13, 3 hari. 21 kali 3 berapa? 2, 4, 6, 63. 63 campur 7 biji Jamratul Aqabah pagi jadi 70. Itu sebab dia kata, maka kutip anak batu ni sebaik-baiknya cari 70 biji. Dia kata. Kerana bahawasanya ialah sekadar hajatnya. 70 tu maksud dia ngam-ngam. Cukup-cukup aja. Kalau kita kutip 70 maksudnya cukup-cukup aja. Kalau kita punggah saat ini miss. Kita nak kena cari lain batu lain. Kalau ambil 70 dia kata itu sekadar hajat. Cukup-cukup aja. Maka tidak mengapa mengambil lebih banyak daripada itu. Kerana barangkali cicer setengah daripadanya. Jadi dia kata janganlah kata 70, kutip cukup-cukup 70, lebih 71 lempak buang balik. Tak. Ambil lebih tak apa. Dia kata pasal apa? Saat ni kot saat ni kita bawa tu jatuh bertabungkan satu. Yang kedua mungkin saat ni kita tuju tu kita nampak batu yang kita punggai pergi ke jamrah tu, dia tak pergi ke tempat yang kita nak punggai, dia singgah kepala Arab mana kata tu misalnya. Jadi hak miss tu nak kena cover dengan sebiji lain. Sebiji lain tu tak ada dah. Pasal kita cukup kutip kita kutip tu cukup-cukup tak mah. Jadi ambil bagi lebih. Maka hendaklah anak batu itu kecil-kecil, kadar ujung jari telunjuk ataupun kadar besar kacang kuda. Batu yang kita kutip 70 biji tu, dia kata ambil kecil-kecil, besar kacang kuda. Ataupun besar ujung jari telunjuk, batu kecil-kecil. Dan makruh batu besar daripada itu ataupun kecil daripada itu. Jangan ambil besar batu jalan kereta api tu. Tu kena 70 biji. Dari babai buah halau tu pun. Kan? Dia kata, awak ambil besar ni. Dia kata aku ni, buah abang putih, dia kata setan ni dia berdaya aku lama. Dia kata. Ni tumpang boleh main di sini ni, dia kata aku nak berjam. Biar berbalui dia kena kata. Dah. Tu tak disunatkan. Kita tak boleh ikut logik akal kita. Akal kita kalau gerak mau bubuh besar sikit. Dia bukan begitu. Tapi di sana tuan-tuan, bukan kata batu tak jalan kereta api punya batu ni, payung pun dia pungai. Kasut ni kira jadi bukit lah kawasan tu. Payung rangka saja duk pi. Kita duduk hambat nak pi dekat jamrah tu, tutup payung terbang pi. Rap singgah kepada kawan depan tu, darah turun rambut. Dia jadi kaut. Tak apalah kalau payung tu kena setan sungguh. Dia pergi kena kawan duduk depan tu. Tak mau. Dalam Islam dia habang dah batu, dia kata padan dengan besar kacang kuda tu. Makna kalau kita tersasar pun, kita punggai tak kena pun, kena kepala orang pun kalau dia tak rasa apa. Kena dia terjang begitu aja. Tak apa, begitu. Kemudian basuh pula akan segala anak batu itu. Ini takut batu tu ada najis ke apa ke semua begitu. Kemudian duduk berhenti di situ sehingga sembahyang subuh pada awal waktunya. Sunat kita duduk di kawasan Muzdalifah tu, kalau boleh tunggu sampai sembahyang subuh di situ. Kemudian berjalan sehingga sampai kepada Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ni nama satu tempat. Daripada Muzdalifah nak pergi sampai ke Mina tu ada satu tempat nama Masy'aril Haram. Maka iaitu bukit kecil pada akhir Muzdalifah. Maka wukuf di situ serta membanyakkan baca zikir dan minta doa sehingga kabur-kabur hari dan membaca doa ini. Allahumma bihaqqil masy'aril haram wal baitil haram wasyahril haram wal rukni wal maqam abligh ruh Muhammadin minna at-tahiyyata wassalam wa adkhilna daras salam ya dzal jalali wal ikram. Maksudnya, wahai Tuhanku, dengan berkat hak masy'aril haram dan dengan berkat hak al-baitil haram dan dengan berkat hak bulan yang haram dan dengan berkat rukun dan maqam, maka sampaikanlah olehmu akan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kami akan tahiyat dan salam, dan masukkanlah olehmu akan kami sertanya ke dalam syurga daras salam. Wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sunatlah, yang ini sunat. Sampai di Masy'aril Haram tu, tunggu datang tu, duduk dan kita berzikir apa semua. Tunggu sampai cuaca dah mula kabur-kabur nak cerah, nak pagi. Tunggu di situ sah. Duk tunggu tu, isikan masa dengan berzikir, dengan apa, dengan semuanya. Kemudian baru kita bertolak ke Mina. Masalah menempuh Wadi Muhsir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada sudah wukuf di Masy'aril Haram. Wukuf ni bukan masuk wukuf macam pada Arafah tu. Wukuf maksudnya berhenti sah.
Kemudian daripada kita berhenti di Masy'aril Haram itu, maka bertolaklah pula dari situ menuju Mina. Sebelum terbit matahari, sehinggalah sampai ke tempat yang bernama Wadi Muhsir. Maka sunat baginya memecut binatang yang ditunggangnya jika ia menunggang. Sampai di situ dia kata sunat kita pelajukan jalan kita. Dan jika berjalan kaki, segerakan pada perjalanannya sehingga habis ditempuhnya akan lentang Wadi Muhsir itu. Sampai kawasan Wadi Muhsir itu jalan bagi cepat. Tak ada lah yang ni semua kita ambil tahu ya, pasal kita pergi dengan bas dia tak lalu lah Wadi Muhsir ni semua tak jumpa lah. Kita nanti shoot atas highway itu aja. Contoh sampai di Mina macam tu. Begitu. Masalah berjalan menuju ke tanah Mina. Wallahu a'lam. Jadi cerita Mina kita akan sambung kemudian. Berjalan menuju ke tanah Mina. Ni kita dah habis selesai tentang Muzdalifah. Jadi malam ni satu aja cerita pasal Muzdalifah saja. Dalam cerita Muzdalifah ni yang penting apa dia? Yang penting ialah mesti dapat masa untuk bermalam di Muzdalifah. Itu yang paling penting. Mabit tu mesti kena dapat. Itu yang paling penting. Lain daripada tu tadi dia saja perendang. Dia nak abang kita duduk di situ, sunat kena banyak beribadat, berzikir dan sebagainya, kutip batu apa semua. Yang ni hanyalah peringatan-peringatan bagi orang yang berada di bumi Muzdalifah dalam musim haji. Lepas ni kita akan tengok apa pula cerita di Mina. Wallahu a'lam. Soalan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang hamba Allah, sama ada muslimin atau muslimat, merasa dirinya terlalu warak dengan apa yang dilaksanakan? Adakah sifat-sifat begini disuruh oleh syarak? Contohnya golongan-golongan ini mengasingkan diri dari masyarakat kerana merasakan diri mereka terlalu istimewa di sisi Allah. Soalan ni saya tak faham, terlalu umum. Kita tak tahu nak tala belah mana jawapan dia. Dan tak tahu nak tala belah mana. Adakah yang dimaksudkan di sini golongan apa ke? Dia berasa diri dia warak, dia isolate diri dia, pergi cari kawasan apa dusun derian dalam tu ke, buat dangau duduk di situ, habiskan masa dengan berzikir, bermunajat pada Tuhan, tak mau nak berguir dengan orang dan sebagainya. Adakah itu yang dimaksudkan? Kalau itu, kena pergi tanya mereka lah. Saya pun tak tahu kenapa mereka jadi macam tu, kan? Saya nak jawab bagi pihak mereka pun saya tak tahu. Cuma apa yang kita boleh beritahu, kita orang Islam, kita kena base apa yang kita buat ni kepada sirah nabawiyah, kepada sirah Nabi. Adakah Nabi buat begitu? Nabi SAW dia mengasingkan diri dia sebelum dia terima wahyu, sebelum dia jadi Nabi, sebelum datang risalah Islam, sebelum datang risalah dakwah. Sebelum tu Nabi mengasingkan diri. Pasal apa? Pasal masa tu tidak ada lagi risalah Islamiah yang Allah buat turun, tak ada lagi. Nabi membesar dalam suasana masyarakat Arab jahiliah, masyarakat yang membunuh anak perempuan, masyarakat minum arak, masyarakat yang judi menjadi amalan hari-hari. Nabi dia membesar dalam keadaan macam tu. Nabi membesar dalam keadaan masyarakat Arab ini habis masa dengan berperang dan bergaduh. Jadi Nabi ini sebagai satu orang manusia yang disediakan diri dia oleh Allah untuk jadi Nabi. Dia tak suka dengan benda-benda macam ni, dia tak suka. Dia tengok masyarakat keliling dia minum arak, dia lemah. Dia tengok masyarakat keliling dia dapat anak perempuan. Kilik Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri, bila dapat anak perempuan, isteri dia bersalin dalam bilik. Bila bidan abang aja, wahai Umar bergembira, wahai Umar bergembiralah, kamu dapat anak perempuan. Muka merah. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, muka merah. Dia rentak tudung pintu tu, tirai pintu tu dia rentak. Dia masuk pergi, anak tu baru saja dilahirkan, merah lagi. Dia pegang dengan sebelah tangan, dia kilik bawah ketiak dia. Dia keluar duk, dia lompat naik atas kuda dia. Sayyidina Umar adalah satu orang yang biasa naik kuda tidak perlu pelana. Ni yang kata Sayyidina Umar.
Mana kalau nak dibandingkan dengan budak-budak lah ni, kira naik scrambler tak pegang handle. Hari macam Sayyidina Umar dulu. Tang tu lah nak macam Sayyidina Umar. Dia naik kuda tidak pakai pelana. Dia naik atas kuda yang tak ada pelana apa tu, tangannya hanya pegang telinga kuda sebelah aja, dia boleh pacu kuda tu seberapa laju yang boleh. Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia orang macam tu, dia memang orang macam tu. Dia nak heran kat siapa? Dia bila bagi tahu kat dia, kata bini dia lahirkan anak perempuan, muka ni merah menyala. Pasal apa? Pasal menjadi satu adat dalam masyarakat Arab jahiliah pada masa tu, anak perempuan ni satu aib bagi keluarga. Dia masuk, bila cangkui anak tu bubuh buah ketiak, dia lompat aja kuda sebelah tangan aja, dia pacu kuda pergi tengah padang pasir sampai dia korek padang pasir ni, dia korek, dia lempak anak dia geduk masuk dalam tu, dia kambut hidup-hidup. Tangan tu gagal nak minta kasih sayang bapak ni. Tangan duk gagal macam dia kambut, dia pijak dengan kaki dia, dia naik kuda balik. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, dia jadi Islam, pernah satu hari dia duduk seorang tu dia menangis. Yang kata qatratun, yang kata titisan air mata min khasyatillah, kerana takut kepada Allah ni. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia dah masuk Islam, bila dah reti Islam, bila Nabi SAW dah ajar dia, dah didik dia, dah tarbiyah dia, dah bagi tahu dekat dia apa dia agama Islam dan sebagainya, dia duduk dia kenang diri dia tu, air mata tu menikik ni. Menangis, terisak-risak. Sahabat lain mai tanya dia, Umar, pasal apa kamu ni? Dia kata, aku rasa Allah tak ampun aku dah. Kau tu kata, pasal apa wahai Umar? Dia kata, sudahlah, tinggal aku seorang. Dia kata, aku rasa Tuhan tak ampun. Dia kata. Lepas ni kata Umar, adakah dosa yang kamu buat ni sebelum kamu masuk Islam ataupun setelah kamu masuk Islam? Tak, dia kata, dia kata, Allah tak ampun aku dosa satu ni. Dosa hak jadi hantu dalam kepala hang ni, adakah dosa sebelum atau selepas masuk Islam? Dia kata sebelum. Kalau sebelum Umar, lupakah kamu Nabi SAW kata manusia apabila masuk Islam dia jadi kayaumi waladathu ummu. Jadi dia ni bersih macam mana hari dia mula lahir daripada perut mak ni. Jadi kalau benda tu benda yang hang buat sebelum masuk Islam, tak ada bimbang. Dia kata, tapi hak dosa ni tak. Dia kata, Tuhan tak ampun. Dia kata, apa dia Umar? Dia cerita hak tadi. Masa aku lempak anak aku masuk dalam lubang tu, dia kata, aku nampak tangan dia duduk minta kasih sayang aku. Aku kambut dia kata. Ini keadaan masyarakat masa Nabi SAW dibangkit jadi Nabi. Jadi Nabi bila tengok keadaan macam ni, jiwa seorang Nabi, walaupun belum dilantik secara resmi, tapi jiwa dia yang nak jadi Nabi ni tak boleh tengok benda macam ni. Nabi bawa diri dia, duduk di dalam Gua Hira. Bila Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, Nabi tak duduk sembunyi diri dalam gua apa dah. Sebaliknya, Nabi berhempas pulas membawa dakwah Islamiah ke tengah masyarakat, mengajak semua orang suruh ikut Islam. Mai zaman kita lah ni lagu nak pergi cari dangau tengah-tengah hutan mana ke pula, duduk kira tak mau nak berdunia dengan orang. Ini menyalahi sunnah Rasulullah, ini menyalahi sirah Nabawiyah. Kalau itu maksud kawan nak tanya ni, kalau lain dia tak faham. Dan kalau dia maksud nak tanya ni, ada satu orang kawan dia ke apa ke, duk rajin pergi mengaji, lepas tu balik mai tak orang nak sembang dengan dia, dia pergi duk kata kawan tu berasa warak dan sebagainya. Yang ni dia banyak tafsiran lah. Mungkin kawan tu tak berasa warak, hang dia duk berasa kat dia kata dia warak, tak mau kawan kan. Dia mungkin tak mau kawan dengan hang pasal hang perangai udus. Jadi itu mungkinlah andaian kita kata. Tapi rasanya tidak begitulah maksud yang dia tanya ni. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni pun cakap betul-betul lah. Kita ni pun kadang-kadang ada juga orang-orang yang kita tak upaya lah. Dia tak upaya, bukan kita nak tak upaya. Dengan tengok kelaku kelayak dia, dengan tak upaya lah nak pergi senyum manis tu, dia tak upaya. Kita senyum pun mulut dia heret lari lu nak kita terlemat dengan dia ni. Bukan kita nak tinggalkan dia, tapi teruk sangat dia ni. Dalam masyarakat dakwah Islamiah, kata corak tempat orang duk bercakap pasal dakwah Islamiah, satu hang boleh duk berjalan tengah pekan, duk orang bertiarak, tak heran ke orang ni apa ni.
Ada tuan-tuan, saya dah melalui pengalaman ni sekali. Satu orang yang akhirnya na'udzubillah min dzalik. Kita buat contoh bukan nak menghinakan dia, dan kita minta jauh daripada jadi macam dia. Dia sampai mati tangan dia pegang botol. Sebelum dia mati, mak dia mati. Sebelum dia mati, mak dia mati. Bila mayat mak dia pergi ke masjid, dia pergi. Dia ni, dia suka pakai baju, kemudian dia suka pakai tu lagu baju yang aloi duk pakai dulu ni. Baju hak jenis pakit, besar dua, bawah dua, ada pakit di atas ni. Botol dia rubuh pakit bawah ni. Jalan kat dalam pekan tu, botol duk dalam pakit. Hari mak dia mati, mayat rumah masjid dia duk dah di bawah ni. Dia tak naik lah atas masjid, dia tak naik langsung. Jadi bila mayat bawa pergi ke kubur tanam dan sebagainya, dia pergi duk tinjau tengok kat jauh. Mak dia mati hari Jumaat. Mak dia mati pada hari Jumaat. Jadi orang simpan mayat mak dia ni sebelum sembahyang Jumaat. Pukul 11 macam tu orang simpan mayat dia. Jadi dah lepas tu orang-orang yang dah ada di masjid ni tak balik dah lah. Tunggu terus nak masuk waktu Jumaat. Dia dah selesai ke bumi mayat semua sekitar 12.30 macam tu, dekat 12.45 dah lewat dah. Kira dah waktu Jumaat dah dekat dah. Pada masa tu dia boleh daripada kubur tu turun balik terus. Dia tak sembahyang jemaah juga. Aku hari mak hang mati teringat nak sembahyang ke apa pun tak juga, balik terus. Jadi orang masjid abang kata pada ustaz tu nak tunjuk tu ustaz. Ni dia lah seorang, dia kata kampung kami ni tak tahu nak kata apa. Daripada imam masjid sendiri dah pergi jumpa dia. Kami komiti masjid dah buat satu rombongan pergi jumpa dia. Kira bukan pergi nak hina dia, pergi nak ajak dia elok-elok mai lah dekat masjid. Tak boleh pergi ustaz. Dia depan kita ni, depan tu imam pergi jumpa dia, depan tu imam dia buka botol minum. Sampai peringkat macam tu tuan-tuan, macam mana kita nak pergi manis kat dia? Tak upaya dah kita pun nak pergi kat dia tu, tak upaya dah. Pasal apa? Pasal dia duduk pekunun kita depan tu imam. So imam tu cerita sendiri, ustaz duduk cakap dengan dia, ustaz seluk dalam pakit dia tu, buka buk dia dah buat gelap lagi dah. Jadi sampai peringkat tu, kalau kita ni jadi buruk sampai ke peringkat tu, inilah yang Nabi SAW kata, sejahat-jahat manusia di atas muka bumi Allah ni ialah apabila semua orang meninggalkan dia, tak ada siapa menasihatkan dia. Dan manusia semua meninggalkan dia, tidak mau menasihat dia semata-mata itqa'a fuhsyih. Nabi kata semata-mata kerana takut kepada jahat dia. Kita nak dekati dia tu, kita jadi takut kerana jahat dia ni. Bukan jahat orang-orang biasa ni, jahat yang keterlaluan. Maka akhirnya orang tinggal dia. Nabi SAW biasa tinggal. Kita baca di mana orang ni, Matang Buluh ke? Ada satu kita jumpa hadis tu baru ni. Saya ingat masjid mana baru kita jumpa hadis tu. Dia mai ke rumah Nabi SAW. Bila sampai duduk di luar, Nabi bagi tahu dekat isteri Nabi. Nabi kata ini adalah manusia paling jahat. Nabi kata. Orang pemusuh, padang pemusuh. Kita baca di padang pemusuh. Nabi kata ini manusia paling jahat. Nabi kata kat isteri dia, tapi Nabi kata bagi masuk. Aisyah dibuka pintu, panggil masuk. Bila masuk mai wa alana lahul qaul. Hadis itu kata Nabi SAW cakap lembut dengan dia. Nabi cakap lembut. Nabi tak cakap lagu benci dia, lagu nak halau dia tak. Tapi tadi Nabi kata dah, ini manusia paling jahat dalam tempat kita lah ni. Ini paling jahat. Tapi bagi masuk. Nabi kata. Bila masuk mai, Nabi SAW cakap dengan suara slow. Suara lembut elok, tak ada bunyi nak jongkok, nak marah, tak ada. Habis dia balik. Bila dia balik, Aisyah kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, qulta ma qulta. Aisyah kata, ya Rasulullah, tadi hang kata dia ni jahat. Tapi pasal apa bila dia main hang layan dia elok? Nabi beritahu dekat Aisyah. Nabi kata sesungguhnya manusia paling jahat di atas muka bumi Allah ni ialah manusia yang semua orang tak peduli ke dia. Tak ada siapa nak nasihat dia. Orang tidak mau nasihat dia, itqa'a fuhsyih, kerana takut kepada jahat dia. Maka akhirnya dia musnah dalam kejahatan dia. Bila sampai peringkat tu tuan-tuan, kita tak upaya nak dekat dengan dia. Jadi bila kita hadap main masjid ni tak pergi dekat dengan dia, tidak bermakna kita berasa kita alim, kita warak sehingga kita tak mau nak pergi dekat dengan dia. Tapi kerana kita tak lalu dah nak dekat dengan dia. Nabi pun biasa begitu dengan orang yang hidup pada zaman dia.
Jadi itu satu. Dan kalau sekiranya orang ni memang dia pergi mengaji masjid banyak dan sebagainya, lepas itu dia duk perasan kata dia alim warak, sampai dengan orang elok-elok pun dia tak mau nak sembang, duk jalan dabik dada seorang, yang ni mengaji yang ilmu tidak beri manfaat pada dia. Yang ni pun tak bagus juga. Kan? Dia jadi ujub, dia jadi sum'ah. Tajuk ni akan main di masjid Bayan Baru. Ni cerita orang yang jadi macam ni. Dia jadi ujub, dia jadi sum'ah. Ujub maksud dia berasa macam dia ni kira ahli surga. Dan dengan kerana tu dia jadi tak entang ke orang, tak peduli ke orang. Dia tengok orang ni semua kira banyak masalah, dia seorang okey. Ini sifat ni sifat ujub. Ujub ni boleh merosakkan dia di atas dunia dan menyusahkan dia untuk dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun sum'ah, dia suka cerita kebaikan yang dia buat. Amro dia kata malam tu pergi masjid tu, Abdullah Ustaz dah abang kata suruh puasa sunat, suruh semayang duha, dia kata aku buat. Dia cerita ke orang pula. Buat macam-macam tu dah lah, tak payahlah tidur abang pada dia pula. Dia kata aku itu buat. Dia kata tapi aku bukan nak belagak ni. Dia kata aku nak cerita kan. Dia kata start pada hari 12 Rabiul Awal tu aku mula buat puasa hari Khamis, lepas tu aku tak tinggal lagi. Nah, yang tu dia panggil sum'ah. Sum'ah ni dia berkata sami'ah, dengar. Sum'ah maksudnya cerita nak bagi orang dengar kebaikan yang dia buat. Yang tu pun na'udzubillah, kita minta Tuhan jauh kita dari sifat-sifat mazmumah yang seperti itu. Minta jauh, tak mahu. Kan? Kalau dia main juga lintasan macam tu dalam hati, astagfirullahaladzim. Potong balik dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku tak mahu, ni semua syaitan nak perosak aku. Ingat dulu tu, astagfirullahaladzim. Sudah potong. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bantu kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa